Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada kombinasi pengerusi acara yang bahagia Datuk Ismail bin Cik Abdullah, pengerusi Pertubuhan Badan Kebajikan Orang-orang Tua dan Asnaf Malaysia, Bonda. Yang bahagia Puan Hamidah binti Abdullah, Timbalan Pengerusi Bonda. Yang bahagia Saudara Ahmad Azli Rizal bin Muhammad Rizwan, Pengarah Eksekutif Hal Ehwal dan Program Bonda. Dan begitu juga sahabat Bonda yang terdiri daripada penunggang motosikal berkuasa tinggi, Wheel of Charity. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hari ini diam tak diam kita dah sampai ke pertengahan bulan Ramadan. Tetapi satu perkara, kita ni diberikan ruang dan peluang. 3 perkara je Allah Ta'ala akan tanya kat kita akhirat tu. 3 perkara je Allah Ta'ala akan tanya. Yang pertama, Allah tak akan tanya berapa gaji kau ada. Allah tak tanya berapa besar motor yang kau ada. Allah tak tanya rumah berapa besar yang kau duduk. Allah juga tak tanya berapa aset yang tersimpan dalam bank. Allah tak tanya. Tapi ada 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya. Yang pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Program kita hari ni ada 3 sekali. Pertama, nikmat. Nikmat ni adalah merupakan satu perkara yang Allah Ta'ala akan tanya paling awal sekali. Pertama, nikmat umur. Macam mana kita manfaatkan umur kita? Kita habiskan untuk apa? Jadi macam adalah seorang hamba Allah ni, namanya Datuk Ismail bin Cik Abdullah. Patut dia relax, pencen, duduk, relax, daripada melantak lah orang lain. Aku boleh spend masa dengan keluarga aku, senang. Tapi dia memilih. Nikmat usia dia tu sampai ke hujung dia gunakan untuk bantu orang. Bantu orang ni tak semestinya ambil barang, tapi kadang dia tahu kat mana nak cari barang. Kan? Ada orang dia tahu barang tu ada, dia pun tak bagi-bagi kat orang, ada juga. Itu yang pertama, nikmat umur. Kalau umur orang tu 40 tahun, so sampai 40 tahun lah akan dia tanya. 40 tahun tu habiskan untuk apa? Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya nikmat muda. Muda dulu habiskan untuk apa? Menyusahkan orang ke apa? Mengelinjang. Orang ni sebenarnya kat mengelinjang ni melancik-lancik lah, tak tidur diam. Yang ketiga, Allah Ta'ala katanya tentang nikmat ilmu. Hari-hari dia mengajar ceramah, tapi buat tak? Tu soalan dia. Buat tak? Dengar, faham tak? Faham tak? Sampaikan tak pada orang lain? Tak. Tapi pula, kau dengar tak ceramah tu? Aku tak dengar sangat, yang penting aku dapat bantuan. Contoh. Saya tak cakap orang sini, tempat lain. Kadang kita pandang, tak puas hati. Ceramah pula, bagilah bantuan tu, teruskan, senang. Contoh. Kan? Tak, ilmu. Walaupun sekejap, kita dapat ilmu sikit, walaupun sikit, kita pegang, bawa dalam hidup kita. Dan yang keempat, nikmat harta. Kau ada motor besar, kau buat apa dengan motor kau? Wheel of Charity. Ada jawapan.
Kan? Makna motor besar tu tak adalah sia-sia nak belagak tunjuk dengan orang. Kan? Motor besar-besar tapi buat grup ada manfaat dia. Nampak? Besok nama orang tu Fauzi. Dia masa akhirat besok dia tak boleh cakap apa dah. Contohlah, mulut dia kaku dah. Dia banyak tolong orang, ya Allah, siapa cakap? Motor yang dia bawa tu cakap. Nah, ini betul. Semua tak boleh bercakap, anggota badan kita yang bercakap, dan kemudian benda-benda yang kita buat dulu tu akan bercakap. Itu yang pertama. Kan? Semua ada kat sini cerita dia. Yang kedua, amanah. Bila dah ada namanya, bukan saja-saja. Kan? Tiba-tiba mengada-ngada nak pergi ditubuhkan bonda. Bila tubuh bukan jadi tubuh saja, ada tanggungjawab kat situ. Amanah ada. Amanah tu ada. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Nabi beritahu, tak beriman orang yang tak jaga amanah, tak beragama orang tidak melaksanakan janji. Bila dia tubuh bonda, dia janji nak tolong orang. Nama persatuan tu Badan Kebajikan Orang-orang Tua dan Asnaf. Maknanya kena buat kebajikan. Amanah pun ada cerita dia. Yang ketiga, silaturahim. Ni yang kita tautkan semua. Penganjur dah bagi tahu skop dah, tak sah cerita benda lain. Cerita pasal asnaf ni boleh puasa walaupun dia asnaf. Dalam Quran Allah Taala beritahu surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua nak dengar hari-hari dengar ceramah bulan puasa ni, itulah surah sampai hafal. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap wahai orang Islam. Dia tak cakap orang Malaysia. Yang penting dia beriman. Asnaf pun tak ada sebut ada. Asnaf pun tak ada sebut. Orang fakir dia tak sebut, orang miskin tak sebut, orang kaya tak sebut. Dia sebut orang beriman. Maknanya boleh jadi apa? Boleh jadi kita semua kalau kita beriman. Kenalah puasa. Dalam ayat tu, kepada asnaf tak perlulah puasa, tak ada. Beriman puasalah. GPH confirm tak beriman. Geng plastik hitam. Kan? Confirm. Sebab dia dengan sengaja tak nak puasa. Jadi, kita ni sebagai asnaf. Maka kebetulan masuk, bukan kita minta masuk dalam asnaf ni. Kebetulan termasuk dalam golongan asnaf. Kita masuk dalam golongan orang yang memerlukan bantuan. Soalan saya, kena puasa tak? Kena puasa tak? Soalan saya, kena puasa tak? Jadi dah faham, okeylah, selesailah camah hari ni. Tak susah pun camah kata kan. Macam tu. Yang penting tu je matlamat tadi. Apa yang disebut oleh pengurusi majlis tadi, untuk memastikan insya-Allah semua orang tahu. Cuma tinggal lagi satu perkara saya nak bagi tahu. Orang yang susah ni adalah yang terawal sekali masuk syurga, faham? Jadi jangan sedih. Malulah ustaz pergi ambil bantuan ni. Masih asyik kita terima je. Kan? Apa malu-malu pula? Kenapa you all dilayan macam ni? Sebab you all VIP nak masuk syurga. Main tu. Abdul Rahman bin Auf, kenal tak Abdul Rahman bin Auf? Kenal? Kenal ke tak kenal? Tak kenal cakap tak kenal. Kenal tak? Kan senang. Marahlah kau. Faham tak? Faham ke? Tak kata tak faham, faham ke? Kan? Abdul Rahman bin Auf ni adalah sahabat yang antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Tapi dia paling lambat sekali masuk syurga di kalangan 10 tu. Kenapa? Banyak soalan kena tanya kat dia. Sebab dia kaya. Cuma dulu ada grup unta besar, dia tak ada grup motor besar. Abdul Rahman bin Auf dulu, bayangan masa perhijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah, semua pergi. Dan Abdul Rahman bin Auf ni dengan tahap kaya raya, banyak aset, banyak harta, kena tinggalkan Mekah dengan tahap harta dia banyak.
Banyak benda diusahakan. Tak, dia siap ajak orang. Jom kita ikut Nabi. Hijrah. Masa dia berhijrah, Tuan Abdul Rahman bin Auf, dekat tangan dia, cuma ada keju dan minyak saja. Keju dengan minyak je. Saya nak tanya, kat rumah margarin ada? Ada ke tak ada? Ada. Minyak ada? Oh, mana okey, sama Abdul Rahman bin Auf, okey lah tu. Kan, beras ada sikit lah, ada beras ada, paling tidak ada lah. Lagi kaya daripada Abdul Rahman bin Auf masa tu lah. Abdul Rahman bin Auf pergi sampai ke Madinah. Sampai di Madinah dia dipertemukan dengan seorang, Nabi kata Nabi persaudarakan, Ansar dan Muhajirin dipersaudarakan. Jadi dipersaudarakan dengan seorang hartawan di Madinah. Di Yathrib, nama Madinah tu Yathrib. Jadi bila dipersaudarakan, Tokir ni, bos ni, orang kaya ni, dia kata, kau cakap je wahai Abdul Rahman bin Auf, kau nak apa? Aku ada banyak ladang-ladang kurma, kau pilih mana kau nak. Semoga Allah sejahterakan kamu, semoga Allah memelihara kamu, terima kasih banyak, aku tak mau. Terima kasih, tak sahlah kau susahkan diri kau. Kau macam tu tak apa, aku ada ramai isteri ni, mana satu kau nak? Mana satu kau nak? Kalau kita, aku ada ramai bini, mana satu kau nak? Macam ni. Pilih lah kan. Dia tak minta. Dia kata terima kasih Maha Suci Allah. Semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku. Aku tak nak. Cukuplah kau tunjukkan ke aku jalan mana nak ikut nak pergi ke pasar dekat Madinah ni, sebab aku nak berniaga. Modal dia minyak dengan keju. Dan akhirnya bayangan sampai dekat pasar Madinah ni yang berniaga semua Yahudi. Orang Islam tak ada. Jadi akhirnya dia buka lah, bermula dengan berbekalkan modal keju dan minyak, dia berniaga. Berniaga. Sampailah satu ketika Nabi terbau-bau wangi dekat Abdul Rahman bin Auf ni. Apa yang wangi ni? Kau baru kahwinnya Abdul Rahman bin Auf. Sebab itu wangi-wangian biasa dipakai oleh orang yang baru berkahwin. Ya betul. Dia berkahwin dengan seorang perempuan Ansar. Maka Nabi doakan, sejahteralah, semoga berbahagia dan murah rezeki. Doa Nabi ni menyebabkan apa yang dia pegang semua jadi omek. Semua jadi emas. Kau tak faham nak omek. Dia pegang tu menjadilah, berniaga buat apa pun jadi. Alhamdulillah, Abdul Rahman bin Auf menjadi antara orang yang paling kaya sekali di Madinah. Dikatakan, ditaksirkan harta dia kalau hari ni tukar, lebih 350 juta. Bayang Abdul Rahman bin Auf ni, dia berniaga apa? Yang paling unik sekali dia berniaga apa? Dia jual unta tu. Contoh unta tu dia beli, harga unta tu 1000 dinar. Dia beli, bunyi dah telefon. Nak balik dah? Belum lagi? Belum. Okay. Dia beli unta 1000 dinar, jual balik pun 1000 dinar. Dia beli 1000 dinar, jual balik 1000 dinar. Apa soalan tadi kata? Macam mana nak untung tu? Betul. Itulah soalan yang semua orang tanya. Rupa-rupanya dia jual kat apa tau? Dia jual tali. Tali ikat unta tu. Harga unta tu sekian, sama, tapi tali unta tu harga 2 dinar. 2 dinar. Lagi banyak unta orang beli, lagi banyak hasil dia, untung dia ambil dekat tali tu. Tali ada warna biru, warna merah, warna macam-macam warna. Jadi, bukan bangsa Cina yang mengajar pasal volume ni. Maknanya orang Islam dah lama dah main sistem volume ni. Maknanya beli banyak, kau dapat banyak. Kan? Dan kenapa orang pilih Abdul Rahman bin Auf? Sebab Abdul Rahman bin Auf tidak menindas pembeli-pembeli. Sampailah baginda wafat, Abdul Rahman bin Auf ni, dia boleh bagi, dia bayangkan keluarga yang terlibat dengan peperangan Badar, setiap keluarga dapat 400,000. Dia boleh bagi tu. Anggota peperangan Badar tu, keluarga-keluarga yang masih hidup tu, setiap keluarga 400,000 duit kita hari ni. Isteri-isteri Nabi bila nak pergi ke pasar, pergi ke mana-mana, akan ada 2 orang akan escort yang akan dibayar gaji dia oleh Abdul Rahman bin Auf. Kenapa saya bawa cerita ni?
Saya buat cerita ni adalah kerana nak beritahu pada semua yang ada di hadapan saya. Hidup kita ni memang macam ni. Ada masa susah, ada masa senang. Dan maksud senang tak sama antara setiap orang. Kalaulah andai kata, hari ni lah, ni contoh lah, contoh bukan betul-betul. Ni contoh tu kena faham betul-betul ni. Katalah nama orang tu Datuk Ismail. Katalah dia bagi seorang 1,000. Contoh. Kau jangan tuntut tau. Saya ulang, ini contoh. Saya nak tanya. Dah mula terasa raya ke belum? Kan, ya. Tapi cuba kau bagi dekat Tuan Fauzi ni, kau bagi kat semua geng-geng yang motor besar ni, kau bagi 1,000 tu, settle baru tayar baru satu, tayar depan yang baru tu. Servis motor dah berapa? Betul tak? Tu sebab setiap orang penilaian dia tak sama pasal senang. Kan? Saya nak beritahu, jangan sesekali menyesali nasib hidup. Abdul Rahman bin Auf, minyak dengan keju nak buat apa? Tak, bermodalkan itu dia boleh berjaya. Jangan diratapi kesedihan dan kesusahan kita. Sebab Allah janji dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Apalah hidup kita macam ni? Apalah hidup aku macam ni? Dalam kitab Muka Syafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali, bagaimana seorang Nabi, tak disebutkan nama Nabi itu siapa. Ada seorang Nabi, dia beribadah selama 50 tahun kepada Allah. Kemudian satu hari Allah sebut pada dia, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa kamu. Kemudian Nabi ini bersuara, ya Allah, kenapalah kau nak ampunkan dosaku? Kan aku ni tak ada dosa. Aku Nabi. Kemudian dengan izin Allah, Allah perintahkan sebatang pokok menghimpok kaki itu. Tu himpok, menghempap. Ni 9 sebut himpok. Orang tampil tahu tak? Tanya orang tampil. Itulah, 2 KL lama mana tak tahu dah himpok apa. Menghempap. Macam tu kan? Menghempap kakinya. Disebabkan itu kaki dia bengkak, mengoning-ngoning. Tu mengoning-ngoning. Tu bahasa lain gitu. Berdenyut-denyut. Sampai tak boleh tidur sampai ke pagi. Dia mengeluh sampai pagi tu. Aduh, sakitnya ya Allah, sakitnya ya Allah. Dan pagi tu, ya Allah, dia mengadu kat Allah. Ya Allah, sakitnya ya Allah kaki aku ni ya Allah. Pokok yang menghempap kakinya tadi bersuara, sesungguhnya ibadah kamu yang 50 tahun itu tidak akan dapat menebus satu keluhan kau terhadap aku. Jadi please, tolong berhenti mengeluh. Allah bagi kita susah, ya Allah, bantulah hamba-Mu ya Allah. Jangan mungut. Hidup kita mungut tu sebab Allah lagi jauhkan lagi. Allah bagi ni sebab kalau ikut kita susah, Nabi lagi susah. Nabi pernah selepas satu solat asar, lepas Nabi bagi salam, Nabi bergegas balik ke rumah. Kenapa? Aku teringat ada 7 ketul emas. 7 ketul emas ada orang bagi semalam ni, tak sempat bagi ke orang lagi. Nabi fikir nak bagi ke orang ya. Jadi jangan cakap Nabi miskin. Nabi susah, tapi jangan cakap Nabi miskin. Nabi pilih hidup sederhana. Nabi ambil batu bata ni ikat kat perut, bukan bulan puasa. Ikat kat perut, biar dia tak makan, tapi jangan orang lain tak makan. Itu Nabi. Itu sebabnya walaupun kita hidup susah, adalah rezeki Allah nak bagi kat kita. Antaranya hari ni bonda. Dan ada juga bonda, dah tua ada bonda lagi. Kan? Aku pun fikir pahala bonda ni, ibu-ibu tunggal semua ke apa. Sekali lagi saya nampak ramai orang perempuan, orang lelaki tak ramai. Saya camah dekat pusat warga emas di Jempol, tengok perempuan ni, adalah lelaki 2-3 orang. Saya tanya, apa ramai nak perempuan ni? Lelaki mati habis dah, dia kata.
Ya Allah, sabarlah. Gelak saya masa tu. Berapa lama saya berhenti? 5 minit saya berhenti. Jangan gelak tu. Makcik tu jawab terus. Lelaki mati habis semua dah. Sabarlah aku. Saya cakap saya, ada rezeki. Saya pun dulu, daripada kecil hidup susah. Dan tolong mak meniaga. Dalam susah kita tak ada minta-minta. Kita cuba, ikhtiar. Ni dapat ni alhamdulillah rezeki. Rezeki alhamdulillah ada nak bagi itu. Terima, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita bantu orang dapat pahala. Makan jangan kesian. Benda kita dapat makan jangan kesian. Sebab apa yang kita makan tu dapat pahala dekat orang yang bagi. Kan? Jangan kita malulah ustaz. Malulah. Malulah. Kan? Ambil je. Kan minggu depan ada satu lagi program, ambil lagi. Masalah. Apa nak gelak? Mana betul aku cakap tu kan? Tapi sebenarnya percaya ada rezeki Allah nak bagi kat kita. Ada rezeki Allah nak bagi kat kita, kita kena sabar. Doa banyak-banyak pada Allah. Kadang-kadang mungkin kita hari ni susah sikit, tapi mungkin Allah izinkan anak kita. Allah izinkan anak kita berjaya pula. Paling tidak anak-anak kita kalau tak berjaya sangat pun, paling tidak dia ada kehidupan dia tak menyusahkan kita. Itu penting. Kadang duduk kaya-kaya anak menyusahkan pun tak berguna kat, pijak lagi baik. Kita harap dia jaga kita sampai apa? Sampai ke mampu jaga dia pula. Kan? Iya. Sebab itulah sebenarnya Allah Ta'ala ni nak bagi kita bulan Ramadan ni, bulan yang sangat penuh dengan keberkatan. Doalah banyak-banyak. Ada satu dalam bulan puasa ni, bila kita dapat contohlah kan, kita dapat barang ni, kita tengok ada barang yang macam kita banyak dah kat rumah. Contoh. Kita yang ni aku nak, yang ni nak, tapi ada satu barang ni, contohnya katalah dalam ni apa ada? Dalam ni ada apa? Tu. Beras, contoh beras. Contohlah kat rumah ada 50 kilo, contohlah. Banyak betul kan, contohlah, ni contoh. Dia kata, aku ni banyak sangat ni. Tanya jiran pula. Tanya orang lain, saudara kita pula yang kita dengar pun susah. Bagi sekampit. Salah satu cara bagi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut juga tentang sedekah ni. Nabi pun sebut juga pasal sedekah ni. Antara yang popular yang biasa kita dengar Nabi sebut apa? Sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Maknanya kalau kita bersedekah, insya-Allah selamat. Itu yang panjang umur warga bonda ni. Dia nak panjang umur, dia masuk bonda. Walaupun dia tu bapa kan. Kena faham. Tuan Fauzi lama dia fikir tu sebelum nak pakai baju bonda ni. Lama dia fikir. Selama ni buat masuk tak sekali baju bonda pahal. Kata contohlah kan. Rupanya yang tak tahu kan, dia tak tahu ni wahal dia ni adalah satu pertubuhan NGO nak bantu orang susah. Dan membantu golongan asnaf. Kita pula bila dapatkan doa, ya Allah, Kau murahkanlah rezeki aku, bagikan keberkatan pada aku, mudah-mudahan aku pula boleh bantu orang. Macam tu ya. Dan kita syukur tu ya. Allah Ta'ala uji kita ni macam-macam. Kan? Macam satu tu saya buat dengan Datuk Ismail tadi. Usaha untuk memantapkan persatuan ni. Kita nak bantu ramai lagi. Besok kita kembang lagi. Tapi yang penting kita kena susun strategi dia. Barulah bantuan tu okey. Yang menerima pun okey. Kan? Jangan kita pandang banyak atau sedikitnya bantuan itu. Tapi pandanglah betapa benda tu boleh meringankan sedikit sebanyak apa masalah yang kita ada. Paling tidak dalam tu malam kang dah ada makanan, kita tahu. Paling tidak. Ada orang dia dah mula bajet, ni 15 hari lagi cukup tak ni sebelum raya. Kan? Mudah-mudahan doalah pula. Mudah-mudahan ada lagi rezeki lain. Ini rezeki tau. Jangan pandang dia satu sedekah, pandang satu, kita sebagai penerima pandang dia satu rezeki Allah bagi kat kita. Orang kata masih ada yang sayang, masih ada yang ingat kat kita.
Salah satu daripada sebab orang berpuasa, pengiktibaran berpuasa, pertama, menginsafi nasib ada orang yang lagi susah begitu. Dalam dewan ni yang datang, dipercayai adalah yang paling susah. Tapi ada lagi tak yang lagi susah kat luar sana? Ada. Di Rohingya misalnya. Dia call, dia tanya Mufti Arab Saudi. Ya Syekh, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Maknanya dia langsung tak ada makanan. Di negara-negara tertentu orang Islam dilayan dengan cukup teruk. Malahan di Uyghur di Xinjiang, China, penguasa yang zalim di sana bawa berlori-lori makanan tengah hari bulan puasa, paksa orang Islam makan. Kalau kita okey tu kan, makanan paksa makan, kita makanlah. Terpaksa. Buat macam mana kan saya saja nak kan. Tak, maksudnya macam itulah kezaliman yang dia buat. Peniaga-peniaga orang Islam diwajibkan buka kedai, kalau tak tarik balik lesen. Ya, tapi kita alhamdulillah kita duduk dalam negara ni, kita boleh beramal ibadah, jaga. Kata Imam Al-Ghazali, syukur ni ada 4. Pertama, dengan mulut kita, alhamdulillah. Kadang kita sebut alhamdulillah, terima kasih banyak Datuk Ismail kerana sumbangan ni, terima kasih banyak pada bonda, terima kasih banyak. Itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kedua, hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Siapa bagi? Allah tahu tak apa, Allah bagi. Yang ketiga, tindak tanduk dan perangai melambangkan kita syukur. Maksudnya apa? Semayang jaga, solat kita jaga, puasa kita pun kena jaga, zakat kalau yang mampulah, yang tak apa taklah. Dan begitu juga yang keempatnya, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Saya nak bagi contoh lah, dulu waktu saya bekerja dulu, saya jadi pengarah dulu, kita ada buat program bantu ibu-ibu tunggal, terutamanya ibu-ibu tunggal muda. Dengarlah dulu, bila dah gelak, mulalah sangka buruk tak habis-habis. Dengar dulu. Kita bantu ibu tunggal muda yang susah ni. Kenapa? Sebab ibu tunggal muda anak kecil-kecil lagi. Bila anak kecil-kecil lagi, dia nak keluar rumah, nak pergi bekerja, anak tak ada siapa jaga. Anak ada yang menyusu, anak yang apa, dah bunyi dah, baru sebut dah bunyi dah anak ni kan. Kemudian apa yang kita buat? Kita buat satu program di bawah program Local Agenda 21, LA21, Local Agenda 21. Dengan peruntukan yang ada, kita bagi apa tau? Kita bagi polybag percuma. Tahu polybag ni yang baja benih ni, kita bagi 100 bag. Percuma, suruh siram ni. Siram kat rumah. Hari-hari siram. Dalam tempoh beberapa minggu dia akan naik tau, tunas tu naik. Kan? Bila tunas tu naik, kita akan beli balik daripada ibu tunggal ni. Setiap satu beg tu dapat RM2. 2 kali 100 berapa? 2 kali 100 berapa? 100. Bukan, silap. Saya bukan, kita bagi 1000 beg. Minta maaf, silap. 1000 beg. Minta maaf, 100 pula. Buat apa? 1000 beg, dia siram pakai air dia, kemudian dia akan dapat balik 2000 sebulan. Bagus ke tak bagus program tu? Bagus. Tapi tahu tak apa ibu tunggal tu cakap? Susahlah Datuk, bagi duit senang. Ini realiti. Itu yang saya cakap, kadang-kadang kita bagi ni, kita nak bantu, tapi kita bagilah, buatlah sesuatu. Siram punya. Jadi dia anak ni macam tu, macam akak tu sampai pegang baby. Boleh je siram sampai pegang baby. Siram. Betul kan? Satu lagi, program di bawah program PBKB. Program bantuan kemiskinan bandar. Tanya yang seorang ni, kau boleh buat apa?
Apa kepakaran kau? Saya pandailah dulu dari kecil ada pengalaman bela kambing. Okey. Seorang ni, oh saya dulu saya ada kerja-kerja tolong orang apa ni nak ikan semilang. Di Negeri Sembilan tu ikan keli pun panggil ikan semilang. Untuk makluman. Tu sebab bila sebut ikan semilang salai itu kan keli. Bukan semilang laut tu. Ikan keli tu ikan semilang. Jadi yang seorang ni pula dia buta. Buta penglihatan. Cerita ni cerita 20 tahun lepas. Jadi apa yang kita buat? Kita bagi ni yang berada yang seorang ni abang ni yang boleh bela kambing ni, kita bagi 4 ekor kambing. 2 jantan, 2 betina. Supaya kau nanti kacuk kau bela beranak-beranak nanti dia berkembanglah besar. Harapan kita. Yang seorang kita siap pakai JCB tu, kita korek tanah, buatkan kolam untuk dia, bagi benih anak ikan keli dan bagi mesin. Dan yang buta ni pula kita bayar dia untuk pergi kursus refleksologi untuk mengurut ni macam mana, pegang tangan ni macam mana buat ni, dan bilik dia kita ubah suai jadi bilik yang sesuai untuk dia buat aktiviti dia nak mengurut orang. 3 bulan pertama kita bagi peluang, kita datang balik kat tempat yang pertama, alhamdulillah 4 ekor kambing habis jual. Yang kedua yang ikan keli mesin habis semua jual kat China. Betul-betul yang buta tu je tak boleh lari ke mana. Yang buta ni urut orang. Kita tengok elok dia. Ni wallahi tau, bukan saya buat cerita ni. Bulan Ramadan ni saya cerita. Anak dia masa kita buat kursus motivasi tu, masa dia dapat bantuan, bila dapat bantuan ni, sebelum nak serah bantuan kat dia, dia diwajibkan dengan ceramah macam ni. Jadi dia pecah 2. Satu dewan masa tu buat dekat hotel Orchid dekat Melaka. Dewan sebelah ni mak ayah, dewan sebelah tu anak-anak dia orang. Anak-anak asnaf ni. So bagi ceramah tu, grup anak murid saya ceramah kat sana. Anak-anak murid debat saya, dia ceramah bagi motivasi kat budak-budak sekolah. Saya pula ni. Wallahi saya cerita. Yang buta tu tadi anak dia ada bilik sebelah tu. Anak dia hari ni dah jadi peguam. Hidup dia dah berubah. Saya nak bagi tahu inilah sikap manusia hari ni. Malahan saya yakin yang ada kat depan saya ni ada segan, malunya nak terima bantuan. Ada kan? Ada. Tapi kat luar sana berapa ramai orang yang tak malu nak minta bantuan walaupun dia tak susah pun. Ada satu program zakat bank rakyat. Saya diminta jadi tetamu masa tu datang lah. Masa tu belum Samsul Debat lagi lah. Datang saya duduk depan macam ni lah. Suami cakap isteri dah meninggal. Isteri cakap suami sakit tenat. Dua-dua dapat bantuan dalam dewan yang sama. Saya cakap dengan pengurus. Bangang kau ni saya cakap tu. Saya cakap minta maaf lah. Saya masa tu bercakap, saya kan kawan. Dia kat mana? Bangang kau ni kata. Janganlah bagi bantuan macam tu. Semak dulu latar belakang. Siasat. Konon nak bagi sendiri, nak jadi champion, nak bagi sendiri. Tak nak melalui ini. Tanya Jabatan Kebajikan. Dia dah ada belum? Ada tak dah senarai? Tanya dengan kategori. Tanya persiasatan penduduk situ. Kenal tak orang ni? Betul ke dia susah? Jangan bagi buta je. Akhirnya orang yang tak sepatut dapat. Ramai. Ni bulan puasa ni. Ada orang tu ambil kesempatan. Isnin jumpa YB mana? Selasa jumpa YB mana? Rabu jumpa YB mana? Habis segala bil kat rumah tu bawa pergi tunjuk kat YB tu, minta tolong settlekan. Bil Astro full package. Tak padan dengan susah katakan. Itu saya cakap tadi. Ada macam ragam manusia atas dunia ni. Tapi kalau orang tu tak susah, terima bantuan. Apa maksudnya? Ambil hak orang. Nah, jadi yang ni yang ada kat depan saya ni, satu sikap yang saya nak pesan kat semua. Positif, ya Allah. Hari ni aku terima bantuan, aku syukur ya Allah. Tapi ya Allah, kau berilah kekuatan pada aku untuk terus berikhtiar atas muka bumi ni ya Allah. Mudah-mudahan aku pula mampu menjadi orang yang memberi kepada orang lain. Macam tu. Doa banyak bulan puasa. Ya.
Jangan risau. Bulan Ramadan ni kaya dengan rezeki. Minta aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Dan jangan lupa, sebelum minta tu minta ampun dulu. Dosa banyak ni. Minta macam-macam, dosa tak ngaku tu masalah tu. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah ampunilah dosa aku, ya Allah. Lepas tu baru minta. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada aku, ya Allah. Macam tu lah. Ada dosa ke tak ada dosa cakap? Mengaku pun. Tadi saya lalu pun berdosa dah. Tingginya Samsul Debat, tingginya. Dosa dah tu. Tak pernah tengok Samsul Debat ni. Buka mas dalam TV nampak tua. Wah, ajar tu. Tapi macam itulah. Saya pun tak adalah nak bercakap panjang kan. Mana ada pesan tadi, mana nak beritahu pentingnya kita hari ni positif. Kita boleh berjaya dalam hidup kita. Tapi kita kena sabar. Setiap orang ujian tak sama. Datuk Ismail jangan cakap dia senang, dia pun pernah susah. Dia merantau daripada Kelantan datang ke bumi Kuala Lumpur ni. Bukan benda senang. Orang dulu-dulu sebut tak ada. Tanyalah dia rumah sewa ini duduk dulu macam mana. Dia tak cerita pun saya tahu. Tu yang Datuk Rangguk tu mesti betul ni saya cakap. Betul. Hidup di KL hari ni susah, hari ni tak sama dengan susah dulu. Tak sama. Dulu susah lagi susah. Kan? Tapi dulu orang KL dulu baik-baik. Tu yang banjir kilat jarang datang. Sekarang kejap-kejap banjir, kejap-kejap banjir. Buat terowong semat lagi teruk banjir. Tak apalah. Yang penting kita berusaha. Ya, usaha insya-Allah. Saya doakan mudah-mudahan siapa yang hadir hari ini, baik daripada bonda, baik daripada yang menerima sumbangan daripada bonda, baik semua yang hadir membuat liputan, ambil gambar dan sebagainya, yang jadi pemerhati, mudah-mudahan hidup kita semua diberkati. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan inilah Ramadan yang terbaik buat kita. Dan mudah-mudahan Ramadan yang menjadi titik tolak untuk kita bergerak lebih jauh dan lebih berjaya di dunia dan di akhirat. Apa yang bonda buat hari ini, dia tak dapat komisen. Tak dapat. Tengok MC dengan MC diorang tadi. Kita tengok. Dia tak habis dia mengarang. Apa pantun dia nak buat tu. Ini Memen punya nak layan semua tetamu hari ni bantuan. Bayangkan berdua tau dah macam award. Macam nak terima anugerah berita harian tu. Anugerah bintang popular. Mana biasanya seorang je MC. Hari ni dua. Kan? Maknanya nak layan you all ni VVIP betul. Kan? Ada kat cakap terima kasih. Apa-apa pun kita buat yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut di dalam surah Asy-Syura ayat 20. Sebab nak beritahu apa yang Datuk Ismail buat, apa yang Puan Hamidah buat, apa yang Tuan Fauzi ni buat. Semua lah ni orang kuat ni, abang Musafak belakang tu sama. Semua yang buat ni. Tuan apa tu? Salim. Tuan Salim gitu. Apa yang kita buat ni hari ni bukan nak dapat ganjaran dunia. Nak kejar akhirat. Mudah-mudahan adalah bahagian akhirat esok. Besok tiba-tiba kamu Ismail masuk. Masuk mana ada panggil datuk orang ke akhirat? Ada. Ismail Abdullah masuk syurga. Ya Allah, apalah benda baik buat. Kau selalu tolong orang dulu. Tak tolong sangat. Ya Allah, aku di pengusi je contoh. Contohlah kan. Contoh, banyak orang anak buah aku bantu sikit-sikit. Tak apa, ikhlas masuk syurga. Sebab buat bersama, satu tim buat. Sebab dalam surah Asy-Syura Allah bagi tahu, faham baik-baik. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Jadi, kejarlah pahala. Itu sebab saya kata tadi, kalau adalah barang-barang tu kita rasa, ni dah banyak kat rumah, bagilah jiran sikit, bagi orang susah sikit, insya-Allah ikhlas, ada rezeki untuk kita. Ya, beribadah, rugi kita tak dapat pulang. Ini pesta ibadah.
bukan pesta juadah. Ibadah sesungguh. Kejar 10 malam terakhir. Ini dah hampir-hampir nak menuju 10 malam terakhir. Kejarlah malam yang disebut sebagai malam Al-Qadar. Dekat situlah akan Allah Ta'ala mudah-mudahan menyempurnakan kehidupan kita. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Sebab pesan saya ni berapa? Saya memang setiap kali kalau saya jumpa sahabat-sahabat yang asnaf, yang ada keperluan macam ini, satu je, yakin rezeki Allah. Jangan kita putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Itu dia tujuannya. Allah bagi tu susah, sebab Allah nak ampunkan dosa. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah sangat mengampun dan sangat penyayang. Jadi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Saya ni orang Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalaulah ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik kumpulan bondo ni menjemput, rasa nak junjung.